9 kejadian kemalangan di tapak kuari yang melibatkan 2 kecederaan dan 5 kehilangan nyawa direkodkan di Perak sepanjang tempoh 2022 hingga tahun ini. Menteri Besar Perak Datuk Seri Saarani Mohamad berkata, Jawatankuasa Penasihat Pengekuarian Negeri Perak di bawah Dasar Kuari Perak 2004 telah dibentuk bertujuan menilai semula aspek keselamatan bagi pengoperasian kuari di negeri tersebut. Kerajaan negeri sentiasa memastikan pengoperasian kuari mematuhi segala aspek keselamatan bagi mengelakkan kejadian tidak diingini berlaku. Pengoperasian sesuatu kuari memerlukan surat kelulusan skim pengkuarian atau SKSK atau surat kelulusan sipil pengendalian nombor SKSTM yang akan dikeluarkan oleh Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia (JMG Perak. Tambahnya, jawatankuasa berkenaan yang dipengerusikan Pejabat Tanah dan Galian bersidang 4 kali setahun bagi meneliti dan membincangkan aduan berkaitan operasi pengkuarian dan pelombongan di negeri itu. Kerajaan Perak bercadang menyenaraikan tanah jelus ke dalam skop bantuan sebagai salah satu kejadian bencana. Perkara mengenainya telah pun dibincangkan bersama Jawatankuasa Tabung Bencana Tanaman Padi, TBTP di peringkat negeri dan persekutuan. Namun begitu, permohonan bantuan masih boleh dihantar untuk proses dengan disertakan bersama laporan teknikal daripada Jabatan Pertanian, disertakan bersama untuk permohonan bagi bantuan tabung bencana tanaman padi TBTP. Perusahaan ini adalah berpalu kepada Jawatankuasa Teknikal hidup di peringkat negeri dan di peringkat kementerian. Sebelum ini dilaporkan sawah seluas 595 hektar di daerah Kerian tidak dapat dituai musim ini kerana masalah tanah jelus menyebab pesawah mengalami kerugian. Tanah jelus merupakan salah satu fenomena yang mengakibatkan kerugian kepada pesawah apabila hasil tanaman tidak boleh dituai menggunakan jentera berat disebabkan tayar yang tenggelam akibat tanah lembut. Saudara seorang lelaki dihadapkan ke Mahkamah Seksyen Ipoh hari ini atas pertuduhan melakukan pengabaian terhadap 4 orang anaknya. Tertuduh Kamarul Kamil Abdul Rifin, 33 tahun mengaku bersalah ketika pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Azizah Ahmad. Kejadian itu membabitkan 2 kanak-kanak lelaki berusia 11 tahun dan 3 tahun, bayi lelaki berusia 10 bulan dan kanak-kanak perempuan berusia 6 tahun. Kesalahan dilakukan di hadapan Kompleks Pejabat dan Kuartus Kerajaan di Kampung Gajah pada 23 Oktober yang lalu. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 33 Kurungan A Akta Kanak-Kanak 2001. Sabit kesalahan boleh dikenakan denda maksimum RM20,000 atau penjara maksimum 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Evangeline Simon Silvarash manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Mahkamah menetapkan 6 Februari tahun hadapan sebagai tarikh sebutan semula kes, sementara lantikan peguam daripada Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan YBGK. 2 lorong manual pengecaman frekuensi radio RFID telah dibuka di Plaza Tol Bandar Kasia, Jabatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah untuk kemudahan pengguna. 2 lorong terlibat ialah lorong K23 Plaza Tol B dari arah Lebuh Raya Utara Selatan ke Bandar Kasia dan lorong M4 Plaza Tol C dari Bandar Kasia menuju ke Lebuh Raya Utara Selatan. Kedua-dua lorong manual RFID itu boleh dilalui pada waktu puncak Isnin hingga Jumaat bermula 6.30 hingga 9.30 pagi. Manakala sebelah petang pula antara jam 4.30 petang hingga 7 malam. Petugas tol akan dilengkapi dengan peranti mudah alih di lorong manual berkenaan untuk mengimbas tag atau pelekat RFID bagi membantu mempercepatkan transaksi pengguna. Orang ramai dinasihat memastikan baki kad atau e-dompet mereka mencukupi bagi perjalanan yang lancar. Tidak hanya fokus kepada ekonomi dan pendapatan rakyat semata-mata, aspek kesihatan juga diberi tumpuan. Antara inisiatif yang diperkenal termasuk skim perubatan madani yang menawarkan rawatan percuma di klinik swasta terpilih. Ikuti laporan Hamizah Mansur sepenuh setahun Kerajaan Perpaduan.
Biasanya saya sakit, saya akan pergi ke klinik kerajaan untuk dapatkan rawatan. Tapi bila dah ada skim perubatan madani ni, saya gunakan skim perubatan madani peruntukan yang kerajaan bagi RM75 itu, saya pergi ke klinik swasta untuk dapatkan rawatan. Kerajaan ke swasta tu? Selalu kalau macam emergency saya refer pergi swasta lah nak cepat. Tapi bila ada skim ni lagi mudah lah. Skim perubatan madani bertujuan membantu rakyat, khususnya kumpulan B40, bagi mendapatkan rawatan pesakit luar bagi kes akut di klinik perubatan swasta. Skim perubatan madani yang diperkenalkan pada Jun lepas telah memberi manfaat kepada lebih 300,000 individu di seluruh negara, melibatkan hampir 600,000 prosedur rawatan setakat 5 bulan ini. Di Pulau Pinang misalnya, 151 klinik swasta menyertai skim berkenaan. Kita tengok di klinik kerajaan, kesesakan, kalau macam di Penang sini adalah kenderaan, nak parking susah nak cari. Jadi bila flat di sini, banyak flat untuk golongan B40, mereka turun ke flat saja. Dari segi masa, dari segi kos, dua-dua pihak menguntungkanlah, memanfaatkan kedua-dua pihak. Ya. Saya berharap skim madani ni akan dapat disambung tahun depan lah, untuk family, untuk bajet kita lah, untuk memudahkan kita satu keluarga lah. Sehingga November, prosedur rawatan dan pemeriksaan kesihatan dilakukan di 2,347 kemudahan kesihatan di seluruh negara yang berdaftar di bawah skim kenaan. Tekad kerajaan perpaduan terus menambah baik mutu kesihatan rakyat. Hamizah Mansur, RTM.